Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, minta maaf sedikit. Coverage kita ni tidak menentu, tapi tak apa, kita nak sambung kuliah sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada gelandangan sufi. Terima kasih Pi. Suara jelas dengar elok Pi ya. Begitu juga sahabat saya Hamri, Cikgu Din, Abang Samsul Rau-Rau. Alhamdulillah Abang Samsul sempat selisih je kemarin dulu. Saudara saya Amran, begitu juga pelajar saya Abdul Hakim bin Datuk Azam. Terima kasih Kim. Muhammad Syukri bin Omar. Terima kasih. Ustaz Zamri dan juga sahabat-sahabat yang lain. Baik. Barangkali suara dah dengar jelas ke tidak ya? Jelas ya Kak Fikah. Terima kasih Kak Fikah. Okey, baik. Hari ni kita nak sambung sirah Nabi kita, siri ke-7. Yang mana semalam kita dah terhenti perbahasan sirah Nabi SAW kita ni pada tajuknya Nabi berkahwin dengan Khadijah. Nabi kita berkahwin dengan Khadijah, iaitulah umur Nabi 25. Dan Khadijah mengikut pendapat yang masyhur, yang banyak dipilih oleh ulama, ialah umur 40 tahun. Dan telah saya sebut semalam, bila Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi mula menjadi bapa setelah 3 tahun berkahwin. Maknanya kahwin tahun pertama belum jadi bapa. Masuk tahun kedua begitu juga, Nabi tak jadi ayah lagi. Sehingga masuk tahun ketiga, yakni umur Nabi kita 28 tahun. Umur 28 tahun dan Khadijah umur 43 tahun. Maka barulah Nabi jadi bapa. Dan anak Nabi ni 7 orang. 6 darinya adalah dengan Khadijah. 6 darinya adalah dengan Khadijah. Dan yang ketujuh ialah dengan Maryam Qibtiyah, yang bernama Ibrahim, tetapi meninggal waktu kecil juga. Tu yang akan kita bahaslah sekejap lagi insya-Allah. Baik. Lalu Nabi bila berkahwin dengan Khadijah umur 25 tahun, Khadijah pula umur 40 tahun, maka 3 tahun selepas berkahwin baru Nabi jadi bapa. Mana anak pertama Nabi ialah laki-laki. Anak pertama Nabi laki-laki, iaitulah Qasim. Itulah namanya Qasim. Tu yang orang Arab memanggil Nabi dengan gelaran Abul Qasim. Arab ni memang dah budaya dan sifat mereka. Mereka beri gelaran, mereka beri nama kepadanya sesama mereka. Tetapi gelaran jenisnya gelaran dalam kalangan orang Arab ni, dia ada 2 jenis. Pertama, Cikgu Din dia panggil laqab. Keduanya pula dia panggil kunyah. Kunyah ni ialah satu gelaran, seingat saya, berasaskan kepada nasab dan keturunan. Contoh kita kata Nabi digelar Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Nampak tu, gelaran berbentuk nasab. Bapa, anak siapa, cucu siapa, Jiddul Husaini, yang ni datuk kepada 2 yang baik, itulah Hasan dan Husin. Ini dipanggil gelaran berbentuk kunyah. Ni seingat saya ya. Dan satu lagi gelaran orang Arab ni dipanggil laqab. Laqab ni kadang-kadang gelaran atas nama kampung. Contoh Imam Bukhari, kerana berasal daripada Samarkand, Bukhara itu, maka nama gelaran seperti ini dipanggil laqab. Ataupun kadang-kadang sifat, seperti satu orang tokoh tasawuf yang digelar dengan nama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam, yakni Hatim yang pekak sangat-sangat. Kenapa digelar Hatim yang pekak? Adakah sebab tu guru tasawuf ni pekak? Tidak. Melainkan dia buat-buat pekak kerana sewaktu dalam majlis ilmunya, ramai orang beratur nak tanya soalan, termasuk satu orang gadis yang masih muda. Dia pun mari beratur juga nak tanya soalan. Tengah-tengah nak tanya soalan, minta maaf ya, dia terkentut sekejap. Menyebabkan malu muka dia.
Tu yang Hatim Al-Asam buat-buat tak dengar, buat-buat pekak. Ni kita katakan laqab ataupun gelaran berasaskan kepada sifat, gelaran berasaskan kepadanya tempat kelahiran, gelaran berasaskan kepada nasab. Ni dah biasa dalam budaya Arab. Maka Nabi dikenal orang Arab dengan gelaran Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Dan itu anak pertama Nabi. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, apa boleh buat? Kehendak Allah ialah semua anak-anak Nabi kalau lelaki wafat ketika kecil. Manakala anak tu lelaki, anak Nabi lelaki, daripada kecil meninggal dah. Seperti anak pertama yang kita sebut tadi, Qasim, meninggal. 2 tahun selepas itu umur Nabi 30, Nabi dapat pula anak yang kedua laki-laki juga. Riwayat kata namanya Abdullah alias Tahir. Abdullah pun betul ataupun Tahir betul juga. Pun meninggal waktu kecil. Jadi semua anak laki-laki Nabi ni dari segi sejarahnya meninggal waktu kecil. Dan semua anak perempuan Nabi meninggal sewaktu Nabi masih hidup dan sempat Nabi uruskan jenazahnya kecuali Fatimah seorang saja. Kecuali Fatimah seorang saja. Mana anak Nabi kalau lelaki meninggal waktu kecil lagi. Kalau anak Nabi perempuan meninggal waktunya Nabi masih hidup. Nabi sempat urus jenazah puteri-puterinya. Sama ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, kecuali Fatimah saja. Kerana Fatimah meninggal setelah ayahandanya, yakni Nabi kita wafat 6 bulan. 6 bulan selepas kewafatan Nabi baru disusuli oleh Fatimah. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, sementara tunggu lagi rakan-rakan yang lain nak masuk, nak kongsi, nak share video kita ini, beri saya masa seminit nak mengantar anak saya sekejap ya. Okey, baik. Tunggu sekejap. Jom Syangkiti yang mana? Baik sahabat-sahabat sekalian, minta maaf banyak ya. Kita uruskan Syangkiti dulu, anak saya dulu sekejap. Okey, baik. So, kita dah sebut tadi, Nabi berkahwin dengan Khadijah ketika umur Nabi 25, Khadijah umur 40. Ni pendapat yang masyhur lah. Dan 3 tahun selepas Nabi menikah dengan Khadijah, baru Nabi jadi bapa. Mana Nabi jadi ayah ketika umur 28 tahun. 28 tahun. Dan anak pertama Nabi ni laki-laki, namanya Qasim. Kita dah sebut tadi Qasim. Dan dengan sebab itu Nabi digelar oleh orang Arab Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Baik. Dan anak Nabi kita ni ada berapa orang, Cikgu Din? Kak Fikah, berapa ramai anak Nabi kita? Ada 7 orang, betul. Ada 7 orang. Cuma 6 orang daripada 7 itu dengan Khadijah, seorang saja dengan isteri Nabi yang bernama Maryah Qibtiyah. Maryah Qibtiyah.
Dan daripada 7 orang itu, 3 lelaki 4 perempuan. Pertama tadilah Qasim. Tu Nabi dipanggil bapa kepada Qasim, Abul Qasim. Tetapi wafat waktu kecil. Lahir tak lama wafat. Anak kedua Nabi, Nabi dapat setelah 2 tahun kewafatannya Qasim. Maknanya umur Nabi 30, awal 30-an, Nabi dapat pula anak kedua. Laki-laki juga. Laki-laki juga kali ini. Tetapi Nabi beri nama Abdullah alias Tahir. Abdullah kah atau Tahir kah, semuanya betul. Pun meninggal juga waktu kecil. Meninggal juga. Meninggal anak laki-laki Nabi ni, kalau lelaki meninggal belaka sewaktu kecil. Termasuk anak paling bongsu dengan Maria Qibtiyah yang nama Ibrahim itu. Meninggal juga di Madinah. Dan anak ketiga Nabi, perempuan. Kali ini Nabi boleh anak perempuan nama Zainab. Zainab ni riwayat kata sempat berkahwin, kemudian menjadi ibu tunggal, Nabi jaga, akhirnya wafat dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi uruskan Zainab kewafatannya sewaktu Nabi masih hidup lagi. Dan adik kepada Zainab ialah Ruqayyah. Ruqayyah Nabi kahwinkan dengan Saidina Uthman. Nabi kahwinkan dengan Saidina Uthman. Dan sempatlah suami isteri ni Uthman, menantu Nabi lagi sahabat Nabi, dan isterinya Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat berhijrah kali pertama ke Habasyah. Waktu itu umur Nabi 46 tahun, yang akan kita bincanglah kalau sampai waktunya sekejap lagi. Kerana saya menjangkakan hari ni kita nak panjang sikit, nak kejar sikit siri kuliah kita ni. Ya. Jadi Ruqayyah dia kahwin dengan Uthman. Uthman bawa isterinya hijrah. Nabi izinkan ketika umur Nabi 46 tahun. Dan hijrah pertama umat Islam walaupun Nabi tak ikut serta. Ke mana? Ke Habasyah. Ke Habasyah, dilindungi oleh Raja Habasyah, iaitulah Najasyi Al-Ashamah itu. Ni kita akan cerita dengan lebih detail sekejap lagi. Itu anak yang keempat. Apa kita sebut tadi? Qasim, Abdullah alias Tahir, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah. Anak kelima Ummu Kalsum. Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ni kahwin juga dengan Saidina Uthman. Macam mana Uthman berkahwin dengan dua beradik itu, Ruqayyah dengan adik Ruqayyah, yakni Ummu Kalsum, setelah kewafatan Ruqayyah. Apabila wafat Ruqayyah, Nabi suruh gantilah, kahwinlah dengan adik Ruqayyah, iaitulah Ummu Kalsum. Itu Uthman berkahwin dengan Ummu Kalsum, sehingga Ummu Kalsum pun wafat juga pada tahun 8 Hijrah. Ada riwayat kata tahun 9 Hijrah, tetapi melalui pembacaan kami, walaupun tidaklah banyak, kami cenderung kepada pandangan mengatakan bahawa Ummu Kalsum ni wafat pada tahun 8 Hijrah. Ini kerana ada beberapa riwayat yang mengatakan pada tahun tersebut ramai orang mati. Mana tokoh-tokoh ataupun nama-nama yang dikenal dalam sejarah ni meninggal. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafikin Madinah, meninggal juga pada tahun 8 Hijrah, sama dengan tahun Ruqayyah anak Nabi. Begitu juga meninggalnya Najasyi Al-Ashamah, yang melindungi orang Islam ni lah dalam hijrah kali pertama ke Habasyah itu, meninggal juga pada tahun yang sama dengan wafatnya Ummu Kalsum. Itu yang kita kata, kita lebih cenderung kepada pandangan mengatakan bahawa Ummu Kalsum ni wafat pada tahun 8-nya Hijrah, meninggal. So bila meninggal Ummu Kalsum, Nabi uruskan jenazah puterinya. Uthman pun urus juga jenazah isterinya. Sambil Nabi bersabda, Uthman, kalau aku masih ada lagi anak perempuan, nescaya aku kahwinkan dengan engkau. Nescaya aku kahwinkan dengan engkau. Maknanya Uthman ni berdasarkan riwayat ini dan hadis ini sangat dekat di hati Nabi SAW, ataupun istimewalah Uthman ni di hati Nabi. Kalau tidak, masakan dua orang puteri Nabi, anak Nabi, diberi kahwin dengan Saidina Uthman. Itu pun Nabi kata kalau ada lagi
Kalau ada lagi Uthman, aku kahwinkan dengan kau. Soalnya, kenapa agaknya sahabat-sahabat sekalian? Uthman ni sampai 2 orang Nabi beri menikah dengan anak perempuannya. Itu pun kalau ada lagi, Nabi nak beri kahwin lagi. Kenapa Nabi tak kahwinkan dengan Abu Bakar kah contohnya? Atau kahwinkan dengan Umar kah contohnya? Atau kahwinkan dengan Abdul Rahman bin Auf kah contohnya? Kenapa? Kata ulama, tidak lain tidak bukan kerana ada satu kepribadian sifat Uthman itu yang dekat dengan hati Nabi. Tak lain tak bukan sifat itu ialah kelembutan, lemah lembut Saidina Uthman menyebabkan Nabi ni terasa dekat dengan Uthman. Dan bila Nabi suka kepada kelembutan Uthman, ni nak menunjukkan pada kita Nabi sendiri lebih lemah lembut lagi. Nabi kita sendiri lebih lagi lah lemah lembutnya. Maka atas dasar itu kita katakan Uthman ni sampai 2 orang. Dan kalau ada lagi anak, jadilah 3 orang menikah dengan anak Nabi SAW. Baik. Kita tengok dulu sahabat-sahabat yang masuk. Syahmi, terima kasih Syahmi. Bonda saya Tengku Haiza Mama, terima kasih Ma. Begitu juga sahabat-sahabat Sally daripada Putrajaya ni, Kak Wan Narita saya, Nuraini Haji Deraman, adik Dr. Siti saya, Safiyah Khan, Umi Az-Zahra, begitu juga Bonda Hanifah binti Harun, terima kasih. Kak Seb, Alhamdulillah. Muhammad Hafiq masih lagi bersama kita, Alhamdulillah. Umi Syarifah, terima kasih Umi sama dengan kita dalam kuliah kita ini. Muhammad Syukri Umar dan sahabat-sahabat sekalian, ya, kita masih lagi bahas tentang anak-anak Nabi SAW tadi. Dan kita dah cerita dah Ummu Kalsum pun berkahwin dengan Uthman juga. Wafat Ummu Kalsum pada tahun 8 Hijrah. Pada tahunnya 8 Hijrah. Maknanya Nabi ni sampai berkahwin Uthman tu dengan anak baginda sampai 2 orang perempuan. Ni nak menunjukkan Uthman sangat istimewa di sanubari Nabi. Antaranya kata ulama, kerana Uthman ni sifatnya lemah lembut sangat. Dan Nabi kita ni terlebih lemah lembut lagi. Nabi kasihkan lemah lembut, Nabi sayang sifat lemah lembut. Tu yang Uthman sampai 2 orang anak Nabi dikahwinkan oleh Rasulullah SAW dengan Saidina Uthman itu sendiri. Baik. Dan kemudian adik kepadanya Ummu Kalsum siapa? Fatimah. Fatimah. Jadi inilah anak Nabi, ada 7 orang, 6 orang dengan Khadijah. Iaitulah Abdullah, iaitulah Qasim. Kita dah sebut tadi anak pertama Qasim. Sebab itu Nabi digelar bapa kepada Qasim. Tetapi wafat waktu kecil. Kemudian 2 tahun selepas kewafatan Qasim, lahir pula Nabi, anaknya laki-laki juga. Nama Abdullah ataupun Tahir. Sama je. Mana-mana riwayat kata tu betul belaka. Abdullah kah, Tahir kah, boleh belaka. Pun wafat waktu kecil juga. Anak ketiga kita dah sebut tadi siapa? Zainab. Zainab ni sempat Nabi kahwinkan. Kemudian Zainab bercerai dengan suaminya Al-As kerana tak masuk Islam. Tapi mereka tidak bergaduh, tidak. Semata-mata kerana tak masuk Islam, maka berlaku perceraian dalam perkahwinan mereka. Dan Nabi jaga sehinggalah Zainab wafat, Nabi urus jenazahnya Zainab. Adik Zainab pula kita dah sebut tadi Ruqayyah, isteri kepada Saidina Uthman bin Affan, dan sempat Uthman bawa isterinya ini dengan keizinan Nabi SAW untuk berhijrah. Hijrah kali pertama umat Islam kita dah sebut ya, di mana ke Habasyah. Ke Habasyah ketika itu, dan riwayat kata umur Nabi kita 46 tahun waktu itulah, walaupun Nabi tak ikut sama dalam peristiwa hijrah ke Habasyah. Tetapi Uthman bawa isterinya siapa? Ruqayyah binti Muhammad SAW. Dan adik Ruqayyah iaitulah Ummu Kalsum. Pun berkahwin dengan Uthman juga selepas kewafatan kakaknya Ruqayyah tadi. Mana anak perempuan Nabi ni meninggal sewaktu Nabi masih hidup, betul. Kecuali Fatimah saja. Cuba bayangkan anak laki-laki 3 orang. Qasim,
Abdullah Elias Tahir dan anak paling bongsu, walaupun bukan dengan Khadijah, sebaliknya dengan Maria Qibtiyah, yang nama Ibrahim itu wafat juga waktu kecil. Ini teranglah kepada anak cucu kita, meninggal anak-anak laki-laki Nabi ni sewaktu kecil lagi. Qasim, Abdullah Elias Tahir dan juga Ibrahim. Anak perempuan meninggal juga. Nabi sempat urus jenazah mereka. Siapa? Zainab meninggal, Nabi uruskan. Siapa lagi? Ruqayyah isteri Uthman, Nabi uruskan juga sekali dengan Uthman. Kemudian adik Ruqayyah yang menikah juga dengan Uthman, Ummu Kalsum, meninggal juga pada tahun 8 Hijrah. Maka Nabi uruskan dengan Uthman juga. Tetapi Fatimah sahajalah puteri Nabi yang masih hidup di saat Nabi wafat itu. Fatimah masih ada. Kerana riwayat mengatakan Fatimah wafat selepas Nabi SAW wafat 6 bulan. Maknanya 6 bulan Nabi wafat, baru diikuti oleh Fatimatuz Zahra Al-Batul binti Muhammad SAW. Ini sejarah ringkas tentang anak Nabi. Baik. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, tidak banyak diceritakan tentang tempoh kelahiran anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi ujung 20-an masuk 30-an itu. Melainkan sejarah Mekah ada mencatatkan satu peristiwa yang bersejarah dalam pembentukan kota Mekah dan masyarakatnya. Apa dia? Ketika umur Nabi 35 tahun. Ketika umur Nabi 35 tahun, Kaabah telah dibina semula kali kedua. Kaabah ketika umur Nabi 35 dibina pula sekali lagi. Sewaktu itu umur Nabi 35 tahun. Dibina pula untuk kali kedua. Kenapa dibina pula untuk kali kedua? Tidak lain tidak bukan kerana Kaabah ni sebenarnya mengalami kerosakan banyak sangat. Sahabat-sahabat sekalian, banyak sangat kerosakan yang berlaku kepada Kaabah. Kita dah belajar dalam siri pertama dulu, ingat ke tidak? Apa yang saya sebut? Saatnya Nabi SAW kita lahir, ia bertepatan 25 tahun selepas peristiwa banjir besar datang ke Mekah, menenggelamkan Mekah. Bila tenggelam Mekah, termasuk Kaabah lah. Itu jadi Kaabah rosak. Dalam peristiwa banjir besar yang datang menenggelamkan Mekah itu, 25 tahun sebelum Nabi lahir, banjir ni datang. Kata sejarah Mekah, banjir ni namanya banjir Arim. Jangan lupa Cikgu Ding, kita nak tulis di bawah untuk kawan-kawan kita tu. Banjir ni nama banjir Arim. Terlalu besar. Dia mari tenggelamkan Mekah, rosakkan Kaabah 25 tahun sebelum Nabi kita lahir lagi. Banjir Arim. Macam sejarah tanah Melayu kita inilah. Sahabat-sahabat sekalian yang menonton live sirah Nabi siri ke-7 ni, saya nak tanya. Ya, yang menonton pagi ni ramai Cikgu Din. Saya anggarkan 3 juta orang ni agak saya lah ya. Okey, saya nak tanya. Peristiwa banjir besar berlaku dalam negara kita, tanah Melayu kita ni. Apa nama banjir itu pada tahun 1926-27? Silakan sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, kita belajar sirah, belajarlah juga sejarah tanah air pun kita nak belajar juga. Banjir apa yang pernah berlaku dalam negara kita ini tahun 26 dan tahun 27? Apa nama banjir itu? Jafri, apa namanya banjir yang berlaku dalam negara kita tu? Banjir apa? Betul, Abang Yusof saya betul. Boh merah. Kita panggil boh merah ataupun boh keruh. Boh merah ataupun boh keruh. Tahun 26, tahun 27. Kenapa dipanggil boh tu merah ataupun boh tu keruh? Kata orang-orang tua kita, sebab merah ni kan keruh. Keruh ni kan nampak merah. Tu disebut dengan sebab itu. Besar tak besar banjir ni berlaku dalam tanah Melayu kita. Jangan kita tak tahu. Tahun 26, tahun 27 dulu. Besar tak besar banjir ni, kata arwah moyang saya. Saya sempat catat sejarah ni tuan-tuan. Sejarah banjir besar di tanah Melayu. Sejarah Kesultanan Terengganu. Saya sempat catat dengan orang tua saya.
Apa katanya? Besar tak besar banjir ni, siapa buaya ada dalam rumah. Siapa buaya ada ke dalam rumah. Cuba bayang tu. Mana besar ya. Begitu juga kita sebut tadi. 25 tahun sebelum Nabi kita lahir, Kaabah ditenggelami oleh banjir besar. Kaabah ditenggelami oleh banjir besar sangatnya mari ke Mekah. Banjir ni Cikgu Din kita dah sebut tadi, yang Cikgu Din nak taib tu. Banjir Arim namanya. Banjir Arim namanya. Dan oleh kerana terlalu besar, dia merosakkan struktur binaan Kaabah. Itu yang kita belajar tadi sekejap, Sally. Akhirnya Kaabah dibina pula kali kedua ketika umur Nabi 35 tahun. 35 tahun dibina pula Kaabah itu kali kedua. Siapa yang bina Kaabah kali kedua? Satu arkitek dari Rom. Arkitek dari Rom namanya Bakun. Ni kalau Wafi boleh ingat, kita dah ceramah dah tentang sirah ni. Pembinaan Kaabah tu di Masjid Ar-Rahman UM kita pergi, kita dah sebut dah. Siapa yang bina? Pakar seni bina daripada Rom, nama dia Bakun. Dialah yang bina balik Kaabah ni. Dan ada riwayat sebutlah pada hari dia ni nak bina Kaabah, dia mari melawat dulu tapak Kaabah yang sedia ada, tetapi uzur sangat dah tu. Yang dah rosak kerana banjir Arim tu, dia mari tengok dulu. Maka dia kata, ginilah, kalau nak buat Kaabah aku boleh buat, tetapi kamu orang Mekah runtuhkan dulu Kaabah, aku akan bangunkan daripada awalnya, daripada asas tapaknya. Mana runtuh dulu hak sedia ada, kita buat pula hak baru daripada tapaknya. Tetapi orang Mekah memberi respon, cadangan daripadanya Bakun yang kita pilih nak bina balik Kaabah kita tu. Apa kata orang Mekah? Kami tak setuju kalau nak runtuhkan Kaabah. Sebabnya Kaabah ni dulu pernah dah ada dari segi sejarah, orang mari nak serang, nak roboh, nak runtuh. Tetapi tak sempat masuk Mekah pun mereka diazab. Apatah lagi kalau kami sendiri runtuh, usik Kaabah ni. Maka kami tak berani, katanya. Maka cadangan untuk runtuhkan Kaabah supaya dapat dibina semula dari tapak asasnya ditolak. Maka kata Bakun, pakar seni bina dari Rom tadi, dia kata tak apalah. Kalau tak nak runtuh tak apa. Ada cara kedua. Macam mana? Kaabah yang asal kita biarkan. Biar dia ada situ, dia runtuh sendiri pun biarlah. Dan kita bina Kaabah baru di sebelahnya ataupun jauh sikit. Maknanya kita buat macam memorial lah. Peringatan Kaabah yang asal, walaupun bukan tapak asal, yang asal ada sana, orang Mekah tak berani nak runtuh, kami buat di sini sebagai peringatan. Itu cadangannya Bakun kepada orang Mekah. Maka orang Mekah kata apa dia? Tak boleh juga, kami tak setuju. Sebab Kaabah dibina oleh Ibrahim, diangkat, dibangunkan binaannya dengan Ismail itu di sini, bukan di situ, bukan di sana. Mana kami tak setuju kalau nak buat Kaabah tapak lain. Ini katanya orang-orang Mekah kepada Bakun. Kalau tuan-tuan pergi ke kampung saya, Kampung Buluh Batu Bersurat. Yang dalam buku sejarah tuan-tuan tu, buku sejarah anak-anak tuan-tuan tu, Batu Bersurat ditemui di Terengganu. Di mana? Ni di kampung saya ni, Kampung Buluh Batu Bersurat. Kalau kita pergi sana, dia adalah memorial. Dia buat satu tugu peringatan, lebih kurang begitulah, satu tempat. Kemudian diukir betul-betul exactly batu bersurat itu. Kat mana tempat serpih, dibuat serpih. Kat mana tempat tulisan terputus, dibuat terputus. Diikut betul-betul. Macam batu bersurat yang betul itu, yang asli itu. Cumanya, tanya orang kampung kita, kat mana sebenar orang jumpa batu bersurat ni? Dekat memorial yang ada sekarang ni ke? Jawabnya tidak. Tempat jumpa batu tu sebenar nu, bawah pokok kabu nu. Bawah pokok kabu nu, jauh seberang dekat kedai Zainung tu. Tak apalah tuan-tuan tak kenal kedai Zainung, tak apa. Ni sentimental value, bila saya sebut saya teringat kampung saya. Kat kedai Zainung tu.
Tapi kenapa dia buat atas tebing sebelah sini? Ni memorial, ingatan, nak peringat. Baik. Begitu juga Kaabah. Kaabah dibina kali kedua ketika umur Nabi 35 tahun. Menggunakan khidmat seorang pakar seni bina daripada Rom, namanya Bakun. Bakun cadang 2 cadangan, mereka tak terima. Akhirnya Bakun kata apa dia? Susahlah kalau aku nak buat kerja begini orang Mekah. Melainkan kamu dah ada keputusan baru aku boleh buat kerja. Sama ada kamu nak buat memorial di tempat yang baru Kaabah nak bina ni, atau kamu nak terima cadangan aku, runtuhkan dulu saki-baki yang asal, aku akan bina baik-baik daripada tapaknya. Terpulanglah. Selagi kamu tak beri putusan, aku tak akan buat kerja. Maka dengan sebab itulah orang Mekah dia bincang. Kerana arkitek dah beri kata dua. Nak buat tempat baru ke, nak peruntuh yang lama kita bina balik. Lalu orang-orang Mekah sudah pun berbincang. Di mana? Di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni ingat tak Din? Din ingat tak Darun Nadwah ni apa? Ia adalah satu bangunan pemerintahan Mekah. Pusat pemerintahan kota Mekah. Yang bangunan Darun Nadwah ni duduk di sebelah mana? Di sebelah Kaabah. Kalau zaman dulu duduk sebelah Kaabah, duduk sebelah Kaabah. Sekarang tak ada dah lah, dah jadi tempat mataf kita tawaf tu. Tetapi dulu sebelah Kaabah ada satu bangunan pusat pemerintahan Mekah yang dikenali dengan istilahnya Darun Nadwah. Lalu orang Arab ni, orang Mekah berbincang di Darun Nadwah nak buat macam mana? Nak runtuh Kaabah ke, atau nak buat memorial, buat tempat baru tu? Maka bila ramai-ramai bincang, dia kata kalau buat tempat baru, kita tak sah tawaf kita ni sebab tawaf di tempat lain. Walaupun dekat dengan Kaabah asal, tapi bukan tapak yang dipilih oleh Allah dan dibina oleh Ibrahim serta Nabi Ismail. Maka hak ni bincang, hak tu cadang, hak ni bangkang, hak tu pun bangun berdiri beri cadangan. Akhirnya setuju mereka, mana? Kita runtuhkanlah Kaabah lama, runtuh. Jangan bina tempat lain walaupun dekat, biar bina tapak asal. Maka bila mereka setuju nak runtuh, soalnya siapa nak runtuh? Siapa yang berani runtuhkan Kaabah setelah mereka masih ingat peristiwa 50 hari atau 55 hari sebelum Nabi lahir, Abrahah diserang oleh Ababil. Jangan lupa ibu bapa sekalian, ketika peristiwa nak bina Kaabah kali kedua ni, umur Nabi 35 tahun baru. 35 tahun baru. Maknanya siapa-siapa yang berbincang di Darun Nadwah pagi tu, nak ambil keputusan nak runtuh Kaabah ke nak bina tempat baru, kalau orang tu umur 40 tahun ke atas, maknanya mereka masih sempat ingat, sempat lalui peristiwa Ababil menyerang Abrahah. Jadi seakan-akan mereka ni masing-masing masih ada kebimbangan. 40 tahun sudah, 42 tahun sudahkah, ataupun 45 tahun sudahkah, mengikut umur masing-masing dah. Pernah berlakunya Ababil mari serangnya Raja Abrahah kerana nak runtuh Kaabah. Bukan peruntuh, baru nak runtuhkan Kaabah. Lalu apa halnya kalau kita sendiri memang runtuhkan Kaabah? Maka tengah bincang siapa nak peruntuh, siapa nak runtuh, siapa nak ambil kerja supaya jadi runtuh Kaabah ni. Maka bangun satu orang laki-laki. Dalam sirah kita sebut namanya Al-Makhzumi. Ada riwayat kata namanya Al-Bakhtari. Tak apalah. Al-Bakhtari kah, Al-Makhzumi kah, tak apalah. Soal nama ni kita tak sawak kira. Dalam sirah ni bila kita belajar, kita teringat pandangan ataupun kata-kata yang pernah disebut olehnya Imam Hanafi. Antaranya apa yang disebut, dia kata kalau soal riwayat itu berkait dengan akidah, dasar keyakinan, prinsip tauhid, kita kena syahid, kena kerah, kena jaga betul dalil itu. Tetapi kalau berkaitan sirah dengan maqazi, sirah cerita Nabi, betul ke Khadijah wafat dulu ketika umur Nabi 50, sebab ada riwayat kata Abu Talib meninggal dulu, maka ada kata dak Khadijah dulu, mari pendapat lain kata dak Abu Talib dulu. Soal sirah, siapa mati dulu kah, nama sekian kah, atau nama begini kah,
ketika umur Nabi sekian Isra' Mi'raj kah, ataupun umur Nabi lebih awal lagi daripada 50 tahun baru Nabi Isra' Mi'raj kah. Peristiwa berkaitan dengan sirah, riwayatnya kalau berbeza, kita berlapang dada, kata Imam Hanafi. Kata Imam Abu Hanifah kita. Ini nak menunjukkan apa dia? Sirah ni adalah kajian. Ulama buat kajian, buatnya pencermatan, pengamatan, penelitian berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dalam karya-karya kita itu. Maka sebab tu saya kata tadi pun begitu juga. Soal namanya Al-Bakhtari kah, Al-Makhzumi kah, tu tak apalah dulu Prof Azmi, kita nak tinggal dulu riwayat-riwayat sebegitu. Cuma apa kata Al-Bakhtari ataupun Al-Makhzumi? Dia kata ginilah. Kalau tak ada orang berani nak perutuh Mekah, biar aku perutuh Kaabah tu. Dah kamu masing-masing tak berani. Biar aku yang runtuhkan, katanya. Sebab umur aku pun sudah banyak, sudah lanjut. Paling tidak kalau aku mati pun aku meninggalkan satu nama yang besar dalam sejarah Mekah. Betul, Al-Bakhtari atau Al-Makhzumi ni digambarkan dalam riwayat, termasuk dalam Sirah Ar-Rahiqul Makhtum kita ni pun sebut juga, orang yang tua sangat dah, yang uzur sangat dah. Jadi bila tua sangat, uzur sangat ni tuan, dia kata lama-lama mati juga. Jadi mati tu kalau tinggal nama besar dalam sejarah Mekah, paling tidak mati yang dalam keadaan kita rasa bangga. Anak cucu pun bangga kerana disebut nama pejuangnya. Inilah runtuh Kaabah, inilah sekiannya, Kanang anak Langkau, Lieutenant Adnan, Sarjan Hasan. Banyaklah tuang ya. Bila kita dengar nama-nama pejuang, kita naik semangat. Begitulah kata Al-Bakhtari, Al-Makhzumi, biar aku peruntuh. Maka apa jadi? Semua orang di Darun Nadwah setuju supaya diruntuhkan Kaabah, dan mereka setuju juga dengan cadangan Al-Bakhtari dengan Al-Makhzumi sendiri nak turun untuk runtuhkan Kaabah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pada hari nak runtuh Kaabah, orang-orang Mekah sembunyi dalam rumah, sembunyi belakang bukit, takut. Takut kenapa? Takut ababil mari pula. Takut ababil mari pula. Maka mereka ni sembunyi dalam rumah sambil intai juga. Intai Al-Makhzumi mari bawa lah peralatan nak untuk Kaabah, mari seorang-seorang. Maka dia tengok Kaabah ni sudah uzur sangat dah. Lalu dia ambil batu, dia pun baling. Dia ambil batu sebiji, dia baling ke Kaabah. Baling ni bahasa Kuala Lumpur. Baling ni bahasa Terengganu. Kalau bahasa Kuala Lumpur kita panggil plekong. Dia plekong. Orang Kuala Lumpur panggil plekong. Dia ambil batu, dia plekong kepada Kaabah. Maka sengit Kaabah. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, rupanya Kaabah ni uzur sangat dah. Maka dia ambil batu kedua, dia baling sengit sikit. Di samping dia tengok ke langit, tak ada api, tak ada mari pun. Maka dia ambil lagi batu baling sengit, akhirnya runtuh. Dia tengok ke langit, tak ada ababil. Itu yang menyebabkan orang-orang Mekah yang intai dari dalam rumah, dia yakin tak ada dah ma'ah ababil ni, ma'ah agaknya. Maka dengan sebab itulah mereka keluar ramai-ramai, pakat ramai-ramai runtuhkan Kaabah secara bergotong royong. Itu asalnya Kaabah diruntuhkan secara ramai-ramai setelah ramai orang yakin ababil tak ada. Ababil sudah tak ada. Baik. Ini peristiwa ketika umur Nabi 35 tahun. Kaabah diruntuhkan dan dibina kali kedua oleh satu orang pakar seni bina dari Rom yang bernama Bakun yang kita sebut tadi. Jadi Bakun bina balik Kaabah. Cuma bila bina balik Kaabah ketika umur Nabi 35 tahun ini, Kaabah telah mengalami sedikit perubahan. Kaabah dia jadi berubah sikit daripada bentuk asal yang Ibrahim dan Ismail bangunkan. Agaknya Cikgu Ding, apa bezanya Kaabah setelah dibina pula ketika umur Nabi 35 dengan Kaabah sebelum itu? Dengan Kaabah sebelum itu, apa agaknya? Apa bezanya Cikgu Din? Sally, apa bezanya Sally? Kaabah dulu dengan Kaabah sekarang ni kita dah belajar dah.
dalam kuliah sirah kita di surah Al-Manar Putrajaya setiap Isnin itu. Apa bezanya? Ada dua, betul pi. Ada dua. Jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, Kaabah bila dibina kali kedua ketika umur Nabi 35 tahun, ia mengalami dua perbezaan. Ia mengalami dua perbezaan. Pertama apa dia? Pertama, beza dari segi bentuknya, dan kedua beza dari segi saiznya. Bentuk berubah, saiz berubah juga. Apa perubahannya? Dari segi bentuk, Kaabah kalau dulu tak ada atap, tapi setelah dibina ketika umur Nabi 35 tahun, mula dibuat atap. Dulu Kaabah Nabi Ibrahim bina dengan anak andanya Ismail, atap tak ada lagi atap tak ada lagi. Tetapi waktu dibina kali kedua umur Nabi SAW 35 tahun, mula dibuat atap. Kenapa dibuat atap? Ini adalah kerana perompok, penyamung, penyangok, dia naik atas Kaabah, terjun di dalamnya, lalu dia curi harta benda dalam Kaabah. Harta Kaabah ni banyak, sahabat-sahabat sekalian. Antaranya permata, emas, berlian, perak. Disedekah, dihadiahkan oleh kabilah-kabilah Arab yang kaya kepada rumah Tuhan. Antaranya riwayat sebut yang menderma banyak kepada Kaabah ni tak lain tak bukan kabilah Bani Fihir. Yakni kabilah Bani Fihir ni kabilah sebelah keturunan isteri Ismail bin Ibrahim AS. Makna keturunan Arab yang kaya lah. Begitu juga kabilah Bani Jurhum. Dalam sirah kita ni sebut kabilah Bani Jurhum. Kabilah yang kaya sangat-sangat. Dia derma kepada rumah Tuhan Kaabah, permata, emas, perak. Maka perompok, penyamung, dia tahu dalam Kaabah ni banyak harta. Tu yang mereka naik sampai ke dinding Kaabah, terjun ke dalamnya, dibawa lari harta-harta itu. Tu yang umur Nabi 35, Kaabah mula dibuat atap untuk jaga daripada berlaku pula orang curi harta dalam Kaabah. Rupanya Prof Azmi saya baru kita tahu sejarah orang curi tabung masjid, piti masjid ni. Zaman Nabi dulu ada dah orang curi piti Kaabah. Ni sejarahnya. Jangan lupa di sini sejarahnya. Nanti Cikgu Din catat dalam WhatsApp, saya bawa kepada kawan-kawan sejarah orang curi tabung masjid. Zaman Nabi dah ada dah orang curi piti Kaabah. Tu dia. Baik. Ya, Jafri tanya apa dia, siapa letak dalam Kaabah harta? Saya dah sebut tadi, kabilah Bani Jurhum dan kabilah Bani Fihir. Untuk apa harta letak dalam Kaabah? Kerana inilah kepercayaan orang-orang dulu mendekatkan diri mereka dengan Tuhan. Orang Arab dulu, hatta orang Arab jahiliyah pun, kita dah sebut dah ni dalam siri pertama dulu, sewaktu pengenalan siapakah Arab jahiliyah itu. Apa yang saya sebut dahulu, kita dah bincang dulu, mereka ni buat macam-macam nak dekat dengan Tuhan Kaabah. Antaranya derma harta kepada Kaabah. Antaranya juga tawaf di sisi Kaabah. Walaupun mereka tawaf di sisi Kaabah tu dalam keadaan telanjang. Tak pakai baju, tak pakai seluar. Bayangkan. Baik. Tu sejarahnya. Jadi kemudian Kaabah mula dibina kali kedua ketika umur Nabi 35 tahun. Ada dua perubahan. Pertama, perubahan dari sudut bentuknya. Dulu tak ada atap. Bila dibina waktu umur Nabi 35 ini mula dibuat atap. Satu perbezaannya. Kedua, Kaabah ni bila dibina kali kedua ni mengalami perbezaan dari segi saiz. Dari segi keluasan tu. Yakni Kaabah dulu yang dibina oleh Ibrahim dan Ismail besar sangat pi. Tetapi bila Darun Nadwah yang berbincang bangunannya sebelah Kaabah memutuskan nak kena bina balik Kaabah itu, dan mereka beri syarat nak bina Kaabah mesti duit bersih, duit suci, duit halal. Duit arak tak boleh. Duit judi tak dibenar. Duit pelacuran hiburan tak bagi.
Maknanya Arab ni kalau kita belajar dalam sirah, mereka sudah tahu dah judi tak baik, zina tak baik, berhiburan tak baik, minum arak tidak baik. Sebab tu mereka tak terima duit daripada sumber itu. Darun Nadwah kata kena duit bersih. Soalnya nak cari duit bersih pada zaman itu, duit yang selamat daripada judi, arak, sebagainya, payah tuan-tuan. Kerana judi, zina, arak, aktiviti tak sihat. Kalau zaman kita ni isak gang, main motor laju, merempik, main basikal lajak, contohnya. Kalau zaman kita ni nak cari payah. Zaman dulu duit bersih nak cari payah. Kerana itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang pada waktu itu hidup dengan keadaan aktiviti, amalan begitu. Maka duit bersih akhirnya dikumpulkan juga. Tetapi tidak banyak. Tidak banyak, Prof Azmi saya. Duit yang nak dibuat Kaabah dikumpul dengan syarat duit bersih bukan daripada sumber-sumber kita sebut tadi, dikumpul juga. Tapi tak banyak yang dapat kalau duit bersih tak banyak. Bila duit tak banyak, belanja jadi kurang daripada bajet asal, maka saiz pun menjadi kecil. Saiz menjadi kecil. Saiz menjadi kecil. Ya, siapa ketua Darun Nadwah? Tidak lain tidak bukan itulah bapa saudara Nabi Abu Talib, pemimpin Mekah. Dan Darun Nadwah ni dibina pada zamannya Datuk Nabi Abdul Muttalib. Ada riwayat kata zaman moyang Nabi Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah itu. Tetapi banyaknya kata pada zamannya Abdul Muttalib Datuk Nabi, kerana Abdul Muttalib ketika memerintah Mekah ada dua benda besar yang tak dilupa orang kepadanya kerana dia menangani isu besar itu, dua isu besar itu. Pertama apa dia? Dialah mencetuskan idea mewujudkan Darun Nadwah, pusat pemerintahan Mekah, berbincang di situ macam parlimen lah. Kedua, dia jugalah menghadapi serangan Abrahah, raja daripada Yaman yang mari nak serang Mekah tu, nak runtuh Kaabah tu, tetapi tak sempat masuk Mekah pun. Ia diazab di satu lembah sampai sekarang ada. Apa nama lembahnya? Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ni kita dah sentuh dulu. Baik. Jadi duit terkumpul tak banyak, menyebabkan saiz Kaabah yang asalnya nak buat besar, paling kurang sama dengan Ibrahim dan Ismail, terpaksa dikecilkan. Macam kita nak buat rumah, contohnya Cikgu Ding, contohnya Ustaz Nahwan saya, kita nak buat rumah, kita pun buatlah pinjaman loan kerajaan, buat pinjaman dengan bank pertanian ke contohnya. Kita minta 3 juta nak pinjam pasal nak buat rumah. Pasal rumah ni kita nak buat besar. Kalau anak beranak mari, adik-beradik mari pun suka. Biar ada padang bola 3 juta. Kemudian ada pulaknya tempat water park tu yang budak-budak naik glosor, berlari, main air, agaknya lah begitu. Tiba-tiba bila bank pertanian tengok komitmen kita, slip gaji tengok tolak hutang, tolak sekian-sekian, dia kata berat sangat slip gaji ni. Kami tak boleh beri 3 juta pada tuan, kami boleh beri 3,000 sahaja. Bayangkan Cikgu Din, minta 3 juta, buat pelan 3 juta tapi dapat 3,000. Jadi kecil tak rumah kita? Kecil tak rumah kita? Kecil. Begitu juga dengan Kaabah. Begitu juga dengan Kaabah. Kaabah asalnya nak buat besar, kerana duit bersih tak banyak dikumpulkan, maka jadi kecil saiz Kaabah. Inilah dua benda yang kita sebut tadi. Perbezaan Kaabah sebelum ia dibina kali kedua ketika umur Nabi 35 tahun, sahabat-sahabat sekalian, dengan bagaimana terbentuknya Kaabah yang baru selepas Nabi umur 35. Ada dua perbezaan. Pertama, Kaabah dulu tak ada atap. Tapi bila dibina umur Nabi 35 ni mula dibuat atap ya. Sebabnya pun kita dah bahas tadi. Kedua, apa dia bezanya? Saiz dia. Dulu Kaabah besar, tetapi waktu umur Nabi 35 dibina pula kali kedua, Kaabah itu dikecilkan saiznya. Dikecilkan saiznya. Betul Ustaz Nahwan, kecil saiznya. Ya. Ni waktu umur Nabi 35 tahun. Sahabat-sahabat sekalian, kita nak tamat dekat umur Nabi 40 ni. Dekat umur Nabi 40 tahun berlaku kenabian ni. Baik.
Sahabat-sahabat sekalian, apabila Kaabah sudah baru, Kaabah pun sudah pun semakin molek, semakin indah lah, comel kita tengok Kaabah ni dah baru. Guna pula pakar seni bina dari Rom. Tetapi apa yang berlaku di kota Mekah, kata ulama sirah dalam syair sirah, mereka kata apa dia? Kaabah memang sudah baru, tetapi orangnya masih lama dari segi hidupnya, dari segi cara berfikirnya, dari segi cara mereka hidup sehariannya. Hatta kalau berkait dengan Kaabah, nak ibadat ataupun nak buat apa-apa nazar di depan Kaabah, mereka masih lagi ada amalan jahiliyah dulu. Bayang ibu bapa sekalian, Kaabah sudah baru, orang masih macam dulu juga. Mereka bersumpah palsu depan Kaabah, mereka berjanji palsu depan Kaabah, mereka menzalimi manusia lain, ambil barang, pedagang-pedagang tak bayar. Ni riwayat kata mereka ambil barang kemudian tak bayar, pun mereka berjanji depan Kaabah. Perkara-perkara seperti ini menyebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merasa tidak tenteram dalam jiwa Nabi. Kalau kita baca dalam sirah-sirah klasik, disebut Allah mencampakkan rasa berkecamuk. Makna rasa tak tenteram lah, rasa serabut dalam hati bila melihat orang-orang Mekah yang masih tidak berubah, sekalipun rumah Tuhan mereka sudah pun dibangunkan dengan sebegitu rupa. Ni asbab yang mana Nabi jadi tak tenteram, tak tenang dalam hati, membawa Nabi rasa mahu berseorangan. Nabi rasa nak duduk seorang dah, ataupun tak nak bercampur sama dengan orang-orang Mekah yang pelik-pelik sangat ni. Ini sebab Allah campak dalam hati Nabi, sehingga Nabi rasa tidak tenteram dan mahulah Nabi berkhalwah, bertahanus, bersendirian, makna nak duduk diri sendiri. Dan riwayat ini tidaklah pelik, kerana ada satu hadis menyebut Nabi menggambarkan bahawa hatiku dirundung perasaan berkecamuk, makna tidak tenteram, dan aku beristighfar setiap hari 70 kali, dalam riwayat lain kata 100 kali. Hadis ini bukan menggambarkan contradiction di kalangan ahlul hadis. Ada yang kata 70 ke Nabi istighfar. Mari riwayat lain kata, ni riwayat kata 100 ni macam mana pula? Tidak. Sebenarnya Nabi beristighfar setiap hari antara 70 ke 100. Antara 70 ke 100. Jadi kita pun begitulah juga. Bangun pagi nak zikir. Dalam situasi macam sekarang ni, saya mengingat diri saya sendiri juga, tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian. Kita nak zikir, nak istighfar. Mudah-mudahan Allah angkatlah cobaan seperti ini, dan juga Allah Ta'ala beri satu kesan hidayah, pengajaran, peringatan dalam lubuk jiwa manusia itu, ya, dengan sebab musibah-musibah seperti ini. Maka atas dasar itu Allah mencampakkan rasa berkecamuk dalam jiwa Nabi SAW, yang menyebabkan Nabi mahu bersendirian dan tak rasa tenang bila melihat orang Mekah yang ramai seperti itu. Maka inilah asbab Nabi mula mengasingkan dirinya untuk berkhalwah ataupun bertahannuth. Di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira. Maknanya sebab musabab tu berlaku dulu kepada Nabi, sehingga Nabi mahu bersendirian. Lalu Nabi pilih tempatnya di mana? Gua Hira. Akhirnya bila Nabi duduk Gua Hira, Nabi bertafakur, koreksi diri, muhasabah, fikir, renung. Allah campak dalam jiwa Nabi. Agaknya apa Nabi fikir? Agaknya sahabat-sahabat sekalian, apakah yang Nabi fikir sepanjang berkhalwah di Gua Hira itu? Agaknya apa dia? Kata ulama' dua benda. Kata ulama' dua benda yang Nabi fikir sepanjang duduk di Gua Hira itu. Dua benda. Pertama, Nabi fikir apa dia? Apakah tujuan kita diciptakan? Apakah tujuan Nabi diciptakan?
Satu, mana apa tujuan kita diciptakan? Nabi fikir di dalam Gua Hira. Dan perkara kedua yang Nabi fikir apa dia? Kemana kita pergi selepas dimatikan. Ini dua benda Nabi fikir sepanjang bertahanus, berkhalwah dalam Gua Hira. Apa dia? Pertama, apa tujuannya kita ni diciptakan, sahabat-sahabat sekalian ya. Lepas semayang, kita duduk atas tikar semayang tu, kita renung tengok tikar semayang, kita pun tasbih sikit sebanyak, kita fikir apa tujuan ya Allah Ta'ala buat kita ni. Satu. Dan kedua, kita fikir juga, ni nak mengambil perbuatan Nabi kita. Apa yang kita fikir juga, ke mana pula kita nak pergi selepas dimatikan. Selepas dimatikan. Maka inilah dua perkara yang Nabi fikir di Gua Hira. Apa tujuan diciptakan? Ke mana pula kita nak pergi selepas kematian ini? Menyebabkan Nabi bertafakur, berfikir selama 3 bulan. 3 bulan kawan-kawan sekalian, dalam tempoh 3 tahun. 3 bulan dalam tempoh 3 tahun. Dalam setahun tu, sebulan Nabi ambil bulan puasa. Nabi duduk Gua Hira. Kemudian Syawal datang, Nabi pulang. Tahun depan pula bulan puasa, Nabi pergi pula tafakur sebulan. Masuk Syawal, Nabi pulang. Tahun ketiga pun begitu juga. Baik. Sahabat saya Ustaz Zamri bertanya, maaf Datuk, masa ni ke yang Nabi diberi kepercayaan oleh kabilah Arab untuk meletakkan Hajarul Aswad? Betul. Saya sengaja meninggalkan riwayat berkenaan Nabi letak Hajarul Aswad itu kerana pada pandangan saya riwayat itu sudah masyhur diketahui. Tetapi inilah waktunya. Waktu di Bina Kaabah kali kedua, umur Nabi 35 tahun, Syekh Zamri saya ya. Okey, baik. So ini dua benda yang Nabi fikir dalam Gua Hira. Apa tujuan kita diciptakan dan ke mana kita pergi selepas dimatikan. Dan selama 3 bulan dalam tempoh 3 tahun. Sehinggalah dalam tempoh 3 bulan, sepanjang 3 tahun itu, Nabi didatangi wahyu dengan 2 bentuk. Pertama, Nabi tidak terus didatangi Jibril di Gua Hira itu, tidak. Tidak ibu bapa sekalian, sahabat-sahabat saya sekalian, tidak. Sebaliknya Nabi SAW didatangi dahulu wahyu berbentuk mimpi. Ustaz Nahwan. Apa yang Nabi mimpi? Yang mana mimpi kalau berlaku kepada Nabi-Nabi adalah wahyu. Apa yang Nabi mimpi? Nabi bermimpi melihat cahaya yang terang benderang dalam tidur. Nabi mimpi dalam tidur, cahaya terang benderang. Sehingga terbit fajar, dekat subuh Nabi bangun. Esok malam pula, mimpi lagi Nabi, nampak cahaya terang benderang sampai subuh. Nabi bangun. Lusa pula, Nabi mimpi lagi. Nabi bermimpi melihat cahaya yang terang benderang sepanjang 6 bulan. Sepanjang 6 bulan, cikgu, di 6 bulan. Oleh kerana Nabi bermimpi 6 bulan tu, cahaya terang benderang itu, maka tercetuslah satu hadis yang selalu kita baca. Hadis ini dimuatkan dalam kitab-kitab tafsir, antaranya bila berlakunya penafsiran terhadap firman Allah dalam surah Yusuf tu. Yang mana Yusuf mentakwil mimpi sahabat dalam penjara, dalam lokap itu. Begitu juga riwayat ada sebut tentang Ya'qub melarang anaknya Yusuf cerita tentang mimpi yang dialaminya itu. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, 11 bintang, wasyamsa, matahari, wal qamar, dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, semuanya sujud kepada aku ni, wahai ayahandaku. Apa maksudnya? Tu yang Ya'qub kata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Jadi ketika penafsiran ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Yusuf ini ditafsir oleh mufassirin kita, maka ada disebut tentang takwilan mimpi. Ada disebut juga mimpi-mimpi ni jenis-jenisnya. Dan disebut juga kalau berlaku kepada Nabi SAW atau Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang sebelum baginda, kalau mimpi itu sahih dah wahyu daripada Allah. Sebab para Nabi ni terima wahyu, bukan saja Jibril mari, melalui mimpi pun betul juga. Kita tengok Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Apa kata Al-Quran? Al-Quran rakam peristiwa ini.
Sehingga Ibrahim menerima wahyu daripada mimpi, dan dia Nabi, dia tahu kalau mimpi berlaku pada Nabi mesti wahyu. Maka ia memberitahu kepada anaknya yang Nabi juga, Ismail, ya abati inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ayat tu. Apa respon Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapaku, lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah, ma tu'mar. Apa yang diperintah, yakni wahyu, walaupun melalui mimpi, betul. Kerana kalau berlaku pada Nabi, itu sahih dah wahyu. Begitu juga Nabi kita bermimpi dulu sebelum Jibril mari ke Gua Hira selama 6 bulan berturut-turut. Apa yang Nabi mimpi kita dah sebut tadi. Bermimpi melihat cahaya terang benderang dari malang sampai ke subuh selama 6 bulan, ibu bapa sekalian. Lalu tercetus satu hadis, Nabi sebut apa dia? Mimpi yang benar itu adalah satu juzuk dari 46 kenabian. Saya ulang hadis ni. Mimpi yang benar itu adalah satu juzuk dari 46. 1/46 kenabian. Apa maksud hadis ni? Hadis ni kita nak faham mudah. Nabi kita jadi Nabi berapa tahun? Sahabat-sahabat sekalian. Nabi kita jadi Nabi berapa tahun? 23 tahun ya. Ni kita dah maklum. 13 tahun di Mekah, bermula umur 40 dan bakinya 10 tahun di Madinah. 23 tahun. So dalam 23 tahun tu ada berapa kali 6 bulan? Ada 46 kali. Ya, setahun ada 2 kali 6 bulan. 6 bulan, setahun. 6 bulan, 2 tahun. 6 bulan, 3 tahun. Nak cukup 23 tahun, ada 46 kali 6 bulan. So 6 bulan pertama Nabi bermimpi. Melalui mimpi tu wahyu melihat cahaya terang benderang. Maka 6 bulan pertama, yakni 1/46 jumlah 6 bulan ke 46 bulan keseluruhan dalam 23 tahun tempoh kenabian adalah mimpi yang benar. Itu tercetus hadis ini. Mimpi yang benar kata Nabi adalah satu juzuk daripada 46 juzuk, 46 bahagian kenabian. So kita dah boleh faham hadis ni ya. Maknanya Nabi bermimpi dulu sebelum Jibril alaihissalam datang ke Gua Hira itu. Maka nanti kita akan sambung sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kenabian baginda dengan cara menerima wahyu. Dengan cara menerimanya wahyu daripada Allah, suratul Alaq itu berlaku di Gua Hira pada malam yang dikhilafkan sedikit oleh ahlus siyar akan tarikhnya. Apakah 17 Ramadan kah? Apakah 21 Ramadan kah? Ni kita akan bincang dengan lebih lanjut setakat yang kita mampu dalam siri kuliah kita yang ke-8 nanti. Maknanya sedar tak sedar kita dah bersiaran sebanyak 7 siri. Dan kita 7 siri ni sampai umur Nabi 40. Kita ada sebut 3 lagi baki sirah kita. Tetapi kalau tak sempat 3, kita anjak lagi. Mungkin jadi siri sampai 20. Siri mungkin sampai ke 100. Terpulanglah. Dengan kehendak Allah, kita ambil manfaat dengan masa yang kita ada seperti ini. Cuma sedar tak sedar kita dah sampai umur Nabi 40 tahun. Mudah-mudahan nanti kita akan bincang bagaimana Nabi SAW bermula kenabian di Gua Hira itu, apa berlaku pada Nabi pada malamnya, bagaimana hadis tercetus dalam Sahihul Bukhari menyebut itulah kali pertama Nabi tengok Jibril dalam rupa bentuk yang asal, kemudian Nabi balik dalam keadaan takut, dan esoknya bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Berlakunya ramalan kali ketiga dengan penuh keyakinan bahawa ini tanda kenabian pada Nabi, sehinggalah Nabi berdakwah secara diam-diam dalam tempoh 3 tahun yang akan kita bincang itu. Jadi mudah-mudahan selamat berkat hendaknya kita semua sekali, sahabat-sahabat sekalian, dan kita istiqamah hendaknya belajar sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. So sebelum saya berakhir di sini, saya nak melihat kawan-kawan yang masuk bersama kita. Terima kasih Cikgu Din saya
Begitu juga anak beranak saya yang mulia Syed Amran kita, Abang Samsul Rau-Rau, terima kasih bang, nanti kita jumpa lagi. Begitu juga Hamri Harun, sahabat sekolah Arab saya ni, gelandangan sufi, sahabat dan murid saya. Begitu juga Abdul Hakim bin Datuk Azam, ni pelajar murid saya ni, lama dah dengan saya ni. Itulah orang yang paling lama berkhidmat dengan Menteri Agama sewaktu masih menjadi pensyarah USIM dulu. Begitu juga Muhammad Syukri Mbak Omar, terima kasih. Sahabat saya Ustaz Zamri, Kak Fikah, designer buku-buku dan poster kita, terima kasih banyak Kak Fikah. Panjang pahala Kak Fikah. Begitu juga Umi Syarifah Zubaidah daripada Kota Kemuning, terima kasih Umi. Kita dah ada 7 siri dah Umi, sirah Nabi. Kita ambil peluang dengan tak dapat ke mana-mana, kita tetap berkuliah dengan cara ini. Begitu juga Muhammad Afiq, terima kasih Afiq ya. Kak Sep Ishak daripada USJ, Bonda Datin Wira Hanifah binti Harun, terima kasih. Kesalang ayahanda Bonda. Umi Az-Zahra, terima kasih Umi. Begitu juga adik Siti saya Dr. Safiyah Khan, Nuraini Haji Deraman, sahabat sekolah Mahmudiyah, sekolah Arab saya, Kak Wan Narita kita. Begitu juga saudari Sally kita daripada Putrajaya. Dan Syahmi Syari, terima kasih Syahmi. Ya betul, Mariah Kibetiyah. Daripadanya Nabi dapat anak nama Ibrahim, betul Mi. Terima kasih Mi. Kak Ramlah saya, terima kasih. Begitu juga Mama Tengku Haizan Tengku Hitam, salam kepada ayahanda Idris Hashim dan anak-anak Maya semua sekali. Begitu juga Ustaz Fazli kita, terima kasih Ustaz Fazli. Dan Abang Yusof, jawab tepat tadi Abang Yusof ya. Abang Yusof kita. Jafri, terima kasih Jaf. Pak Long pun begitu juga, terima kasih Pak Long, alhamdulillah. Syekh Muhammad Faizal Hamdawi, pelajar saya, murid saya ni, pegawai agama di Terengganu. Hamsuri Fahmi, terima kasih. Hamsuri, betul, Bah Merah Tanah Kelantan, betul. Bah Merah ni seluruh tanah Melayu kita, Hamsuri. Begitu juga Muhammad Burhan Jamaluddin, terima kasih, betul, Bah Air Merah, betul. Abang Rahim saya, terima kasih Abang Rahim. Kak Nur Mimi, terima kasih. Begitu juga Din Gasi daripada Kuala Berang, terima kasih Din, sahabat sekolah rendah ni. Dan sahabat-sahabat yang lain, Prof Azmi saya, terima kasih. Kedai Zainun, betul. Kemudiannya Faizal Mahdi, kawan sekolah harap pengakap saya ni, anak segala ni. Begitu juga rakan-rakan yang lain. Merang, terima kasih Merang. Ustaz An-Nahwan saya. Begitu juga Suzairi Latih, terima kasih Suzairi. Terima kasih Suzairi sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Begitu juga Azrim Hafiq Muhammad Azib, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita akan sambung di MPOB kita ya. Begitu juga rakan-rakan yang lain. Siapa lagi ni saya nak sebut semua sekali. Ustaz Zamri, sahabat saya, terima kasih Syekh Zamri. Begitu juga Guzman Gozi, alhamdulillah. Tuan guru saya Abdul Hadi Bakri Abdullah, terima kasih Ustaz Abdul Hadi. Begitu juga Cik Mak Syaimi, tak balik Kuala Berang ke, dang nak balik lagi Cik Mak, tunggu reda dulu, insya-Allah kita mudik balik Kuala Berang. Begitu juga Wang Suryana Besang kita. Begitu juga rakan-rakan Pak Tang Pucung, terima kasih Pak Tang, panjang umur, kita bertemu lagi Pak Tang mudah-mudahan. Begitu juga Azrim Hafiq Muhammad Azib, terima kasih sama-sama. Hamdan, terima kasih Ustaz Hamdan, pegawai Masjid Besi Sultan Mizan kita. Begitu juga Omar, terima kasih. Syahrul Nasaruddin, terima kasih. Begitu juga Kak Datin Nun, terima kasih Kak Datin Nun. Begitu juga Firdaus Muhammad Firsyah Travel, daripada Pulau Pinang. Begitu juga Kak Wan Narita. Dan Siti Maswari, terima kasih sama-sama Siti Maswari. Nur Hazimah, terima kasih daripada Masjid Hasanah. Rosni Harun, sahabat saya, anak Pak Arung ni, Mahmudiyah ni, Ibnu Harun. Begitu juga Awakin Hat, terima kasih Pak Cak, orang lama di Bumi Mekah. Dan juga sahabat-sahabat kita yang mengikuti kuliah ini, insya-Allah jangan lupa
9 malam ini kita akan ada kuliah berikutnya, siri ke-8. Siri ke-8 sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam. Assalamualaikum.